isu solat Jumaat ketika wabak COVID-19. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat dan mereka yang mengikuti jejak langkah baginda hingga ke hari akhir, hari kesudahan. Baiklah, saya mulakan dengan firman Allah SWT, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiyatus salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul ba'i zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah. Ayat di atas adalah merupakan dalil antara dalil pensyariatan dan kewajiban solat Jumaat. Selain itu, solat Jumaat juga adalah antara beberapa kelebihan yang dikurniakan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mendapat kemuliaan hari Jumaat tersebut. Bisa lihat pada Fiqh Al-Manhaj jilid 1 halaman 198. Solat Jumaat juga merupakan ibadah yang sangat agung dan mempunyai fadilat yang banyak. Antaranya ialah sebagai penghapus dosa dalam setiap minggu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadanu mukaffiratun ma bainahunna ijtanabal kabair. Artinya, solat fardu 5 waktu, sembahyang Jumaat hingga ke Jumaat, seterusnya Ramadan hingga Ramadan, adalah semuanya ini penebus dosa di antara keduanya selama mana tidak dilakukan dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim. Solat Jumaat itu diwajibkan kepada mereka yang memenuhi 7 syarat berikut, iaitu pertama, beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, bebas sepenuhnya daripada dibelenggu hal yang lain, lelaki sihat tubuh badan, bermukim di tempat solat Jumaat didirikan. Sekiranya seseorang itu telah cukup ke 7 syarat tersebut, maka diwajibkan solat ke atas dirinya. Dalam isu ini saya menyatakan di sini pandangan daripada beberapa badan fatwa berotoritas di negara lain, antaranya Majlis Fatwa Syar'i UAE. Haram hukumnya bagi sesiapa yang dijangkiti atau dijangkiti waris tersebut untuk berada di tempat yang umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat berjemaah maupun solat hari raya. Wajib untuk mengambil segala langkah pencegahan bagi mengelakkan virus ini terus menular. Majlis Fatwa Wilayah Kurdistan, solat Jumaat tidak boleh dibatalkan melainkan di tempat-tempat di mana virus tersebut telah menjadi satu pandemik yang tersebar secara meluas. Pendapat yang sama dikemukakan oleh AMJA, iaitu Fatwa Committee of the Assembly of Muslim Jurists of America. Saya nukilkan di sini juga pendapat Syekh Ali Al-Qadari yang menyebut harus untuk meninggalkan solat Jumaat dan solat berjemaah dalam keadaan yang sedang tersebar disebabkan oleh takut jangkitan virus tersebut. Beliau menyebut keharusan tersebut perlulah disyaratkan bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku dan bukanlah pada sangkaan semata-mata. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man sami'a munadi falam yamna'hu min tiba'ihi udurun qalu wa ma udurun qalu khawfun aw maradun. Artinya, sesiapa yang mendengar orang yang melaungkan azan, maka tidaklah keuzuran menghalangnya
dari mengikuti hadir solat berjemaah. Para sahabat bertanya, apa maksud uzur ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ketakutan atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Dan ketakutan itu ada 3 jenis. Pertama, iaitu takut ke atas dirinya sendiri, takut ke atas harta benda, dan juga takut ke atas ahli keluarga. Justeru berdasarkan apa yang telah disebutkan, maka dibolehkan untuk meninggalkan solat Jumaat dan juga solat berjemaah ketika tersebarnya wabah COVID-19 ini, kerana ini merupakan sesuatu yang menakutkan. Akan tetapi ia dengan syarat ketakutan itu hendaklah sesuatu yang telah ditahqiqkan, bukan semata-mata berdasarkan waham sangkaan. Ini kerana meninggalkan yang wajib tidak dibenarkan kecuali setelah ghalabah zan, sangkaan yang kuat, ataupun disebabkan arahan dari uli amri, pemerintah, dan juga ahli ikhtisas, golongan yang pakar. Syekh Muhammad Al-Zuhaili juga menyebut, dan setiap keuzuran yang sama tahap kesusahannya dengan kesusahan akibat sakit dianggap juga sebagai uzur yang dikiaskan dengan sakit yang dinaskan ke atasnya. Justeru tidak wajib solat Jumaat ke atas orang yang berasa takut ke atas dirinya atau hartanya. Jadi kesimpulan bisa saya buat berdasarkan kepada nas dan pandangan ulama. Saya bahagikan isu ini kepada 2 keadaan. Pertama, dalam keadaan wabah COVID-19 masih terkawal menurut Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam keadaan ini, solat Jumaat hendaklah diteruskan dengan beberapa syarat seperti khutbah dipendekkan, orang ramai berwuduk dari rumah, mereka yang ada kesan ataupun simptom COVID-19 tidak perlu hadir solat Jumaat kerana termasuk dalam golongan yang sakit. Pihak masjid atau jemaah juga menyediakan hand sanitizer dan penutup mulut sebagai langkah pencegahan dan keselamatan. Kedua, dalam keadaan wabah COVID-19 merebak tanpa terkawal menurut KKM. Yang tadi, kalau wabah itu masih terkawal, ini kalau tidak terkawal lagi, dalam keadaan ini solat Jumaat boleh untuk tidak dilakukan, tetapi wajib diganti dengan solat zuhur di rumah masing-masing. Dalam hal ini terdapat beberapa dawabit yang saya nyatakan di sini ada 3. Larangan tersebut dengan nasihat pihak yang berautoritas seperti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Larangan tersebut adalah termasuk juga sebarang bentuk acara dan perhimpunan, sama ada rasmi ataupun tidak rasmi. Wabak sudah menunjukkan kesannya dan ramai individu telah disahkan positif COVID-19 di tempat tersebut. Semoga Allah SWT mengurniakan ilmu dan kefahaman pada kita dalam melaksanakan segala titah perintahnya. Amin. Segala titah perintahnya. Hukum solat Jumaat semasa COVID ini, pertama sekali kita lihat dalam kondisi tempatnya. Jika tempat itu masih selamat daripada COVID-19, tiada apa-apa masalah, maka tidak timbul persoalan boleh solat ataupun tidak boleh. Hal ini bukan masalah di kampung kita, tempat kecil, tetapi ini berkaitan dengan dalam bentuk negeri, dalam bentuk kawasan yang besar. Jadi itu khusus sekarang ini dalam bentuk dunia masa kini. Kalau kita lihat kenyataan WHO, World Health Organization jelas menunjukkan bahawa sekarang ini berada dalam tahap darurat, pada tahap pandemik. Hal ini, dalam hal seperti ini, kalau kita cakap realitas Malaysia bukan sekadar fiqh waqi'i, bukan fiqh ma'alat ataupun fiqhul ma'afik, fiqh maksudnya fiqh masa akan datang, tapi fiqh bersifat tawaqqu' dan waqi'i, atau bersifat realiti. Bila realitas suasana seperti ini, dalam keadaan bersakit baru makin bertambah, kematian juga meningkat. Begitu juga kesan mereka yang terkesan ini masih lagi tidak tahu. Maka kita bilang ketika ini perkara pertama adalah melihat pendapat yang telah diarahkan oleh pihak berwajib Kerajaan Malaysia berdasarkan pada apa yang telah didatakan oleh KKM, juga menunjukkan kepada kita bahawa angka yang menggerungkan. Berdasarkan kepada itu, Alhamdulillah telah berlaku satu perbincangan muzakarah para ulama, para mufti dan juga yang
berotoritas telah memutuskan solat Jumaat tidak dilakukan. Artinya, bila mana dalam keadaan seperti ini atau kebertanggungjawaban pemerintah berdasarkan kaedah fikih, tasarrufu imamu ala ru'yati manuta bil maslahah. Artinya, kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Sekarang ini boleh dikatakan dari segi kesihatannya termasuk dalam daruriyat, kerana kesan apabila bersamaan hampir dengan orang yang terkena wabah positif memaknakan sesuatu yang cukup parah ketika itu, kita katakan bahawa sudah barang tentu kaedah la darara wa la dirara kita pakai, kita gunakan. Ini kita katakan arahan yang dikemukakan oleh pihak yang berwajib disokong oleh pendapat agamawan, khususnya mereka badan berotoritas. Dan juga kita lihat kebijaksanaan pemerintah negeri-negeri di Malaysia juga menunjukkan kepada kita bahawa langkah yang dikemukakan itu adalah tepat. Bukan semata-mata isu tersebut sebagai satu isu yang biasa, tapi isu ini paling kita rasakan anehnya mengakibatkan hampir seluruh dunia sekarang, termasuk negara-negara Islam yang lain. Yang kita kenal negara Arab yang kuatnya Islam juga telah menyatakan hakikat yang sama seperti di Mekah, telah menutup sementara ibadah umrah. Dan yang terbaru saya dengar daripada MUI, Majlis Ulama Indonesia ataupun Nahdlatul Ulama daripada Indonesia juga telah menyebutkan tentang hampir yang sama berkenaan dengan solat berjemaah di masjid dan juga solat Jumaat di masjid.